Inklusif pada kali ini akan memberikan suluhan kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dan kita tahu kepentingan institusi ataupun entiti ini dalam usaha untuk membina daya keusahawanan dalam kalangan masyarakat di kala mana kita berdepan dengan cabaran ekonomi yang berleluasa. Dan kita melihat inflasi sebagai satu cabaran yang besar, begitu juga krisis dunia. Kesemuanya ini akan dibahagikan kepada dua aspek. Yang pertama, kita bercakap tentang keusahawanan dan disusuli pula tentang pembangunan koperasi. Jadi tidak lain tidak bukan tetamu inklusif pada kali ini adalah Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Yang Berhormat Tan Sri Noh bin Haji Omar. Tan Sri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Syed sudi menjemput saya. Ya, terima kasih kerana bersama kami pada waktu ini. Ketika mana ramai Tan Sri yang melihat bahawa perniagaan sebagai satu solusi. Tetapi kita juga tahu 2 tahun berdepan dengan PKP, ekonomi ditutup, kemudian disusui pula dengan ancaman banjir sebelum ini. Kuskop kementeriannya melihat ancaman ini. Mungkin kita bermula di situ. Yang pertama saya kena bagi tahulah kementerian dulu Medak. Sekarang dah tukar nama Kuskop. Okey. Kementerian Usahawan dan Koperasi. Macam mana yang Tuan Syed cakap tadi. Memang sekarang ni cabaran kita cukup kuat. Pertama, kita PKP 2 tahun bila COVID-19. Kemudian baru nak selesai masalah COVID, datang pula banjir melanda. Banjir dah selesai, sekarang ni pula kita menghadapi fasa yang ketiga pula, cabaran kita, kenaikan harga barang-barang. So 3 perkara ni eloklah kalau kita bincang bagaimana Kuskop memberikan peranan untuk membantu keusahawanan. Yang pertama, waktu kita PKP dulu. Bila PKP dulu, kita telah pun membuat perancangan sebenarnya. Perancangan bagaimana kita nak membantu usahawan yang ketika itu, kalau kita lihat, bahawa ramai yang terkesan ni ialah usahawan yang dipanggil mikro. Sebab dalam keusahawanan dia ada 4 kategori. Satu dia panggil informal. Usahawan informal ni artinya usahawan yang berniaga tepi jalan, daripada rumah, tak ada lesen perniagaan, itu informal. Yang kedua mikro. Mikro ni yang pendapatan perniagaannya bawah 300,000 setahun dan pekerja tak lebih 5 orang. Kemudian kita ada listrik kecil dan juga sederhana. Baik. Bila kita PKP dulu yang terkesan semua grup ni, semua 4 kategori ni terkesan. Jadi apa langkah kita buat? Okey, langkah yang kita buat, yang pertama, mana yang kita tahu bahawa kerajaan telah memperkenalkan moratorium. Moratorium kita di bawah kementerian saya saja, tak silap saya dekat 5 bilion kita bagi moratorium. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mencari jalan bagaimana kita nak menjadikan peluang-peluang keusahawanan. Peluang keusahawanan, sebab itu kita memberikan penekanan pada masa itu untuk kita memberi peluang kepada bekal-bekal graduan dan juga mereka-mereka yang diberhentikan kerja kerana Kuskop. Kemudian dalam masa yang sama, untuk kita nak permudahkan pinjaman, kita telah umumkan bahawa untuk mendapat pinjaman perniagaan ini, kita tidak ketepikan SITOS, ketepikan SECRIS, yang mana peruntukan daripada pinjaman itu walaupun diuruskan oleh bank, tetapi duit itu duit kerajaan. Itu yang kita kata no SITOS, no SECRIS. Jadi itulah di antara dan beberapa langkah lagi yang telah pun kita ambil. Dan juga saya juga beri arahan no legal action can be taken. Mana-mana yang tak bayar hutang semua inilah. Jadi alhamdulillah kita lihat bahawa mereka sekarang ini sedang bangkitlah. Dia bangkit semula. Tiba-tiba datanglah banjir. Bila datang banjir, kita tahu di bawah kerajaan keluarga Malaysia, di bawah pimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, Perdana Menteri kita, yang amat prihatin mengenai masalah rakyat ini, maka dia telah berikan berbagai-bagai bantuan kepada mereka-mereka yang terlibat dalam banjir, seperti RM1,000, repair rumah dan sebagainya. Dalam masa yang sama, kita juga jangan lupa bahawa usahawan juga terkesan. Kerana bila saya turun padang, saya tengok sendiri bagaimana gerai hanyut, bagaimana workshop, mesin rosak dan sebagainya, peti air rosak bila air masuk. Jadi setelah itu saya berbincang dengan Yang Berhormat Perdana Menteri. Yang Berhormat Menteri memang memahaminya dan dia amat prihatin, dan kabinet telah bersetuju untuk mangsa usahawan usahawan masa banjir ini juga harus diberikan bantuan segera. Maka kerajaan telah meluluskan sebanyak 200 juta. 50 juta
untuk dibagi geran. Geran kepada usahawan informal dan juga mikro. Di mana usahawan ini telah diberikan 3,000 sekaligus lah. 3,000 secara tunai. Geran, kita bagi bantuan 3,000 itu sebanyak 50 juta. Hampir dekat lebih 20,000 lah yang ada yang dapat manfaatnya. Kita bagi lebih 50 juta. Tekun terpaksa guna duit dalaman untuk membantu mereka. Itu kita dah selesai. Kemudian kita juga telah pun 150 juta, 100 juta lagi. Dia bagi 150 juta untuk 150 untuk informal dan mikro, 100 juta lagi untuk AKS. AKS ni kita tak bagi grant. Kita bagi pinjaman 100,000. 100,000 secara kita tuan bagi dalam sum 100,000, di mana 100,000 yang kita bagi ini no interest. Dan juga bayaran yang dibuat pinjaman tersebut tahun hadapan baru bayar balik. Jadi ini di antara langkah-langkah yang kita cuba bantu usahawan, dan juga saya juga telah minta supaya red tape dikurangkan. Kalau kita nak mohon permohonan dulu boleh jadi mengisi 7 borang, saya kata 2 borang cukup. Tak perlu nak isi borang banyak-banyak. Jadi itulah beberapa langkah yang kita ambil, dan alhamdulillah saya tengok peruntukan-peruntukan yang diberi oleh kerajaan sekarang ni dah selesai. Dah habis dah pun. Tan Sri menyebut 3 serangkai cabaran tadi. Yang pertama 2 tahun PKP, disusuli pula dengan banjir. Dan Tan Sri juga menyebut soal kenaikan harga barang. Jadi KUSKOP bagaimana pula dalam aspek yang menaikkan harga barang? Bila kenaikan harga barang ini, agensi yang boleh membantu rakyat untuk mengatasi mengurangkan beban rakyat ialah koperasi. Boleh cakap koperasi ya? Boleh. Koperasi. Baik, koperasi ini kita terlihat koperasi yang terlibat dengan ternakan ayam sebagai contoh. Ada 15 koperasi yang boleh menghasilkan dekat 42 juta ayam. 42 juta ekor ayam. Dan juga ada koperasi-koperasi yang terlibat di dalam pertanian. Jadi kerana itu kita telah minta supaya koperasi-koperasi yang terlibat di dalam bidang-bidang sektor pertanian ini yang mengeluarkan hasil-hasil agro makanan naklah diberikan bantuan seberapa segera. Jadi daripada segi pinjaman koperasi daripada 10 juta naik sekarang 30 juta dah boleh pinjam. Dan juga baru-baru ni bila kerajaan umumkan ada 500 juta 500 juta yang disediakan oleh Bank Negara untuk membantu dalam sektor agro makanan ini. Termasuklah saya minta koperasi juga layak untuk memohon. Selain daripada syarikat, sebab koperasi ini dia tak berdaftar dengan syarikat. Dia tak berdaftar dengan SSM. Dia hanya berdaftar dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Yang ini juga kita akan telah boleh koperasi boleh memohon direct kepada pihak kerajaan. Kemudian kita juga tubuhkan selain daripada agro makanan ini tadi, bila-bila pertanian, kita juga nak cari jalan bagaimana kita nak mengurangkan peranan orang tengah. Macam jihad, macam dulu yang orang menteri pernah kata berjihad memerangi orang tengah. Baik, saya lihat bahawa salah satu kadang-kadang barang ini kadang ada orang tengah. Jadi itu koperasi saya minta mainkan peranan untuk menggantikan peranan orang tengah dengan cara biarlah koperasi sendiri yang menjadi dan menubuhkan DC ini, pusat pengumpulan dan juga penyebaran dan pengedaran. Jadi sekarang ni kita dah minta, kita selama kita ada lebih 28 DC. Apa peranan DC ini? Dia ni kena ambil barang direct daripada pengeluar-pengeluar. Kalau dia nak import barang pun dia import direct. Dan daripada situ nanti bila dia letak kat pusat pengumpulan ni nanti, maka lepas ini ke mana dia nak hantar barang ni, maka itulah kita hantar ke Koopmat, di mana yang berhormat Perdana Menteri sendiri telah pun melancarkan Koopmat ini. Kerana Koopmat ini yang kita buat design yang baru, warna merah putih, Koopmat, di mana kita nak
kenali. Kita nak jadikan promosi ini. Siapa nak barang murah, datanglah kepada Koomat. Okay. Mungkin ada beberapa barang-barang penting. Kerana kenapa? Kerana sebenarnya ramai juga rakyat mungkin tak tahu. Bahawa kerajaan juga ada memberikan macam peruntukan subsidi. Barang-barang untuk barang-barang melalui koperasi. Tak silap saya dapat 3 juta. Jadi dengan peruntukan yang kerajaan bagi inilah, maka kita akan salurkan kepada Koomat-Koomat ini, di mana barang-barang di kedai Koomat ini, kerana kita bagi dia subsidi, dia naklah menjual barang lebih murah daripada harga pasaran di luar sana. Jadi kita cuba nak memberikan satu pendekatan, satu gambaran bahawa kerana harga murah, carilah Koomat. Jadi kita harap dengan adanya peranan koperasi, dengan adanya kita cuba membantu daripada segi pertanian, sektor koperasi yang terlibat dalam sektor pertanian. Kemudian kita ada pusat DNC kita sendiri, pusat pengumpulan dan juga pengedaran sendiri, dan kita ada kedai kita sendiri, Koomat kita sendiri. Maka kita harap akan dapat meringankan beban rakyat dan kita dapat memberikan harga keperluan rakyat dengan lebih murah daripada harga di luar sana. Ya. Tan Sri, saya melihat idea tentang Koomat ni saya anggap sebagai facelift, memberikan wajah dan nafas baru kepada agenda koperasi kita. Sejauh mana ia telah dilaksanakan dan apa sasarannya dalam mungkin RMK12 ataupun menjelang akhir tahun ini? Dia sebenarnya kalau kita tengok koperasi ini banyak. Kita ada Koomat sebagai contoh. Kita ada macam-macam koperasi kita ada. Tapi kita nampak macam tidak kurang penyelarasan. Jadi untuk kita selaraskan perkara ini, koperasi-koperasi macam kata Angkasa, dia ada kedai dia sendiri, koperasi. Koperasi Felda, dia ada kedai dia sendiri. Dan banyak koperasi-koperasi memang ada kedai dia sendiri. Malah di sekolah pun ada juga koperasi. Jadi kan itu, Suruhanjaya Koperasi Malaysia saya telah menubuhkan dipanggil satu federasi. Federasi ini ialah dia tubuh satu jawatan kuasa federasi. Katalah federasi dipanggil federasi untuk barang-barang runcit. Jadi koperasi ini nantilah yang akan panggil. Mana koperasi-koperasi yang sudah terkenal lah. Contoh macam yang agak hebat juga Koop Makmur sebagai contoh. Dia pun Koop Felda. Banyak yang dah ada kedai-kedai ni. Sekarang ni saya minta diorang duduk bincang, kita nak kena selaraskan bagaimana semangat koperasi ini kita dapat tanamkan, kita tolong-menolong. Kalau kata boleh jadi koperasi ini dia ada kelebihannya barang-barang tertentu. Jadi bila ditubuhkan federasi ini, dan untuk federasi ini juga kita bagi juga peruntukan untuk mereka memulakan program-program mereka supaya dengan adanya federasi ini mereka dapat selaraskan oleh kedai-kedai koperasi ini di bawah satu nama baru yang nama Koomat. Jadi untuk tahun ini kita punya KPI kita kurang-kurangnya kita nak tumbuhkan 500 koperasi dan juga kita juga nak tekankan juga koperasi masjid. Kerana kita tahu masjid dalam negara kita ni dekat 6,000 lebih kalau saya tak silap. Tapi yang ada lebih kurang 400 koperasi saja. Jadi tak sampai 10% masjid ada koperasi. Now kita punya sasaran kita kalau boleh kita nak tumbuhkan kurang-kurangnya lebih kurang 300 koperasi di mana masjid, yang di mana bila koperasi-koperasi di masjid ini ada, boleh juga dijadikan satu platform untuk membantu rakyat mendapat barang keperluan yang lebih murah daripada pasaran di luar. Tan Sri, agenda koperasi ini sudah 100 tahun dalam konteks negara kita, dan saya lihat agenda koperasi ini dekat dengan hati Tan Sri. Tetapi dalam waktu yang sama kita melihat bahawa tempoh yang lama itu sepatutnya kita boleh lebih memajukan koperasi ini. Cabaran di dalam cuba memacu dan memajukan koperasi ini dari kacamata Tan Sri, apa cabaran sebenarnya? Saya tengok koperasi kita ada, saya ingat dekat 14,000 ahli kat 7 juta koperasi. Tapi biasalah, koperasi ini ada koperasi yang hebat, ada koperasi yang orang kata sederhana, ada koperasi yang hidup segan mati tak mau, ada koperasi yang kata mati kubur tak ada. Begitulah kita ada. Sekarang apa kita buat? Kita buat kajian balik, kita lihat. Tetapi pada prinsipnya, kalau kita lihat
dividen every year, saya tengok nak dibandingkan dividen yang diberikan oleh lain-lain dana, nak bandingkan koperasi, saya boleh tengok kebanyakan koperasi dia mampu memberikan dividen sampai 6%, 8%. Okay. Ada yang bagi 10%, 15% pun ada dividen diberi kepada ahli-ahli dia. Jadi kerana itu sekarang ni kita nak gerakkan koperasi ini. Kalau koperasi ini mesti dilihat dia mesti boleh bersaing dengan syarikat-syarikat swasta. Yeah. Bukan lagi third force kalau boleh. Sebab kita lihat dalam bidang pertanian sebagai contoh, ada koperasi kita ada lebih 1,000 hektar tanah yang kata ternakan ayam. Kemudian ada juga koperasi kita yang ada kilang sendiri yang mengeluarkan produk-produk makanan. Jadi semua ini nanti kita kena selaraskan, yang saya kata kita tubuhkan federasi-federasi ini supaya kita nak selaraskan, mudah-mudahan 100 tahun koperasi kita ditubuhkan, koperasi ini akan menonjol. Sebab dalam koperasi ini kalau kita lihat, bukan saja kita ada Suruhanjaya Koperasi Malaysia, kita ada IKMA, Institut Koperasi Malaysia, yang mana siapa yang jadi lembaga pengarah sesuatu koperasi, dia kena wajib mengikuti kursus-kursus ni. InsyaAllah boleh kita bantu. Dengan kayanya model koperasi ni, mungkin ada bentuk koperasi yang wajar kita wujudkan yang belum ada dalam Malaysia. Secara ringkas dari kacamata Tan Sri. Saya tengok koperasi sekarang ni kita pertama nak permudahkan dia, kita telah kurangkan syarat jadi ada koperasi. Dulu nak jadi ada koperasi 50 orang minimum. Now 20 boleh. Jadi siapa yang boleh tubuhkan koperasi? Saya tengok sekarang ni koperasi family. Kalau Tuan Syed ada family, bolehlah tubuh koperasi Haji Syed. Hanya 20 orang saja. Kalau graduan pula, kalau graduan nak tubuh lagi, tak silap saya hanya 5 orang dah cukup boleh tubuh koperasi. Kemudian kita lihat banyak sekarang ni kaitan dengan kerajaan, dan juga kadang pekerja-pekerja. Kalau dulu dia orang ada union sebagai contoh, juga boleh diwujud boleh tubuhkan koperasi. Ya, jadi ada kaedah yang boleh diperkaya dan diperkasa untuk pembentukan koperasi ini. Nanti menyusul bersama Tan Sri lagi, kita akan mula melihat kepada elemen keusahawanan, e-dagang dan seumpamanya. Ini kesempatan yang sangat berharga. Saya ucapkan terima kasih kepada Tan Sri 20 minit bersama kami, dan teruskan kesihatan anda untuk inklusif yang berikutnya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.